terlibat dalam kes pecah amanah ataupun lebih dikenali sebagai jutawan. Assalamualaikum guys, welcome back to Syamim Story. Thanks for watching this video and jangan lupa guys tekan butang like untuk video ni dan tekan butang subscribe sekali, okay? Syamim sebenarnya berfikir-fikir jugalah nak story pasal kes Aman Shah ni kan. Dari artikel yang Syamim baca memang banyak gila pencanggahan pasal kes ni. Yang itu kata ini, yang itu kata ini. Tapi untuk video kali ni Syamim dah cuba gali sedalam yang mungkin lah. Ada salah tu Syamim minta maaf sangat dekat korang. So korang boleh tinggal komen dekat bawah untuk betulkan apa yang Syamim salah, okay? So apa lagi, kita rolling. Sekarang ni banyak kita dengar pasal kes-kes orang hilang duit dekat bank, betul tak? Ada transaksi yang meragukan, kebocoran maklumat dan banyak lagi. Korang fikir tak? Zaman moden macam ni pun masih lagi ada kelemahan dalam sistem security sebuah bank tu. Sekali check transaction, mana pergi duit aku lah? Syamim tak nak mention bank mana satu kan, tapi korang faham-faham je lah kan. Tak pasti duit tu pergi mana. Sama ada pergi ke alam sebalik mata. Mesti korang tertanya-tanya, apa kaitan hilang duit dengan jutawan 1 sen ni? Betul tak? Cerita dia macam ni. Encik Aman telah mengeluarkan wang sebanyak 10,000 dalam akaun satu KWSP dia dan duit simpanan hari tua dia telah berkurangan. Sedih, sabar. Relax. Jangan marah-marah. Salah baca skrip. Cerita dia macam ni. Sesiapa yang lahir pada era tahun 80-an kan, mesti korang dah familiar dengan nama Aman Shah ni lah. Masa Syamim zaman sekolah-sekolah dulu kan, memang cikgu-cikgu akan bercerita lah pasal dia ni untuk dijadikan teladan. Jom kita tengok siapa Aman Shah ni. Aman Shah adalah seorang pegawai bank yang berumur 24 tahun. Dia dilahirkan pada 9 Oktober dan menetap di Ampang, Selangor. Dia juga adalah salah seorang graduan dari salah sebuah institut awam di Malaysia, iaitu ITM pada masa tu, yang lebih dikenali sebagai UiTM sekarang. ITM ni zaman dulu-dulu je lah. Sekarang ni dah jadi UiTM kan. Aman Shah ni belajar dalam jurusan perakaunan dan mula bekerja pada tahun 1989 di salah sebuah bank yang terkenal, iaitu Hock Hua Bank, Cawangan, Raja Laut, Kuala Lumpur. Mana pergi Hock Hua Bank ni kan? Tak pernah dengar pun. Okay, Hock Hua Bank ni sebenarnya dah digabungkan dengan Public Bank pada tahun 2000. Tahun 1989, Aman Shah ni mula bekerja dekat Hock Hua Bank. Masa awal kerja tu dia pegang jawatan sebagai pegawai yang berpangkat trainee. Dia pula dibayar gaji sekitar 1,800 macam tu. Kalau 1,800 masa ni dikira banyak gila tau. Dia ni agak power juga tau dalam bidang perbankan. Pada tahun 1990, lepas je setahun dia bekerja, dia dapat tawaran daripada bank untuk join salah satu kursus. Kami nak offer awak satu kursus. Masa kursus nanti awak boleh belajar macam-macam dekat dalam tu. Kursus tu lebih kurang macam upgrade dia punya skill tu lah. Dan lepas tu dia join kursus tu. Masa dia balik kursus tu, dia mulalah mendabik dada macam ni. Ilmu penuh di dada. Selepas tu dia dinaikkan pangkat dan memegang jawatan sebagai Ketua Jabatan Pemprosesan dan Pemindahan Elektronik untuk Dana dan Security. Masa tu jabatan tu lebih dikenali sebagai Speed lah. Dekat sini pun ada banyak pencanggahan. Apa yang Syamim cerita tadi, tu semua kebanyakan artikel yang ada dekat web. Tapi bila Syamim tengok balik, baru-baru ni pihak utusan ada temu ramah Aman Shah ni tau. Dari video yang Syamim tengok tu, yes, apa yang artikel-artikel ni tulis kebanyakan semua tak betul. Memang terang-terang lah utusan tu tanya dia, lebih kurang macam ni lah. Apa kaitan saudara Aman dengan jabatan Speed ni? Sebenarnya tak ada apa-apa kaitan pun dengan jabatan Speed ni. Dan dia bagi tahu kat situ dia tak pernah langsung bertugas dekat jabatan Speed tu. Tapi kita tak boleh lah nak percaya 100%. Kalau nak adil, ambil lah 50-50 boleh. Dekat sini pun banyak gila cerita yang Syamim dengar tau. Pening gila Syamim nak rungkai pasal cerita ni. Ikut kebanyakan artikel yang Syamim baca kan, Aman ni dah pun memindahkan wang orang ramai sebanyak 1 sen untuk setiap akaun. Sampailah total tu mencecah 4 juta dalam masa 14 hari. Guys, gila banyak guys. Korang baca lah dekat mana-mana artikel. Kebanyakan yang Syamim tengok kan, semua cerita pasal duit 1 sen ni. Tapi yang lain pula keluar daripada mulut dia tu sendiri. Dalam bertemu bual dia tu, dia terus terang lah. Dia cakap macam ni, saya tak ambil duit 1 sen tu. Kalau 1 sen sampai tua pun saya tak kaya. Tapi apa yang dia cakap tu boleh pakai juga tau. Dan dia ada bagi tahu juga yang sebenarnya dia bukanlah mencuri wang 1 sen tu, tapi dia ambil keuntungan daripada bank tu.
Okay, ini daripada apa yang dia cerita okay, ini betulnya. Contoh hari ni dia ambil 100k dekat akaun orang, esok dapat keuntungan 150, 50 dia ambil masuk dalam poket dia. Kiranya dia ni buat duit atas duit orang lain. Tapi of course duit tu bukanlah duit dia kan, betul tak? Tapi ada lagi orang yang menafikan hal ni tau. Aduh, pening tu kepala. Bila Syamil gali lagi, Syamil gali lagi. Syamil terjumpa satu komen ni yang ditinggalkan dekat Facebook 3 tahun yang lepas. Daripada seorang lelaki, tapi nama dia tu Syamil tak reveal lah. Komen dia, bunyi dia lebih kurang macam ni lah. Rasanya fakta duit 1 sen tu dah salah. Saya saksi utama kes. Sebenarnya dia dah pindahkan duit pelanggan yang dihantar oleh Bank Bumiputera Malaysia melalui BNM kepada pelanggan di Hock Hua Bank ke akaun dia sendiri. Sebab masa tu dia nampak beberapa kelemahan yang ada dekat dalam sistem speed yang baru dikuat kuasa waktu itu. Dan dia menggunakan kepercayaan bank tu untuk pecah amanah. Dan dia ada balas satu lagi komen dekat FB tu. Dia cakap macam ni saksi utama pihak bank tu adalah dia sendiri. Dan masa tu Aman Shah tu trainee dia. Dia bernasib baiklah sebab masa Aman minta untuk sign voucher pemindahan tu, dia tak ada dekat office. Aman ni akan buat kerja dia masa waktu lunch ataupun waktu dia bercuti. Tapi pegawai lain pula yang sign untuk dia. Sebab percayalah voucher tu betul kan. Syamil rasa voucher tu lebih kurang macam check macam tu lah. Min, kau boleh tolong signkan aku voucher tak? Aku nak buat pemindahan dekat akaun dekat customer. Voucher ni untuk pemindahan dekat customer. Min tu pun sign. Voucher pun dah disign. Duit tu pun terus masuk dekat dalam akaun Aman. Macam tu lah cerita dia. Sebenarnya memang banyak gila spekulasi pasal kes Aman ni tau. Biasalah kes viral dulu kan, ada je tokok tambah daripada orang lain. Sini sikit. Wallahualam lah, dia je yang tahu kan. Sebelum beberapa bulan Aman ni kena tangkap kan, dia memang hidup enjoy gila, mewah gila, enjoy sana sini. Itulah orang kata, mana tak kantoi. Member ni baru je berhenti kerja, tutup bapak kaya gila dia ni. Tak masalahnya dia beli Lambo kot. Bapak tak nak kalah siut. Dari apa yang Syamil baca pasal dia ni, dia memang minat kereta-kereta mewah tau. Macam sport car ke, luxury car ke, kiranya macam tu lah. Apa ada hal, alang-alang dah banyak duit tu kan. Dia beli dah sebiji 2 dekat Mudah. Katanya condition Ukasha Senrose. Sekali beli, Rose nama Aris dah. Sorry guys, gurau. Masa ni dia dikatakan mempunyai 7 buah kereta mewah, antaranya Lamborghini Countach yang bernilai 1.3 juta. Selain itu Mercedes ada, Porsche pun ada dan banyak lagi lah. Kalau korang nak tahu, 1.3 juta masa tu 4 hingga ke 5 kali ganda duit sekarang ni tau. Masa tahun 90 ni kan, bilik-bilik sewa yang ada dekat KL, sewa dia cuma RM50 je. Korang bayangkan lah, time ni memang kaya gila, bapak gila, gaban ni gaya. Dia dikatakan juga dia ni sebenarnya memiliki 23 biji kereta banyak gila. Dan yang paling gila sekali, dia beli kereta Lambo dengan Porsche tadi tu kan, melalui penghantaran khas menggunakan kapal terbang dari London. Bapak time ni duit macam ni balik-balik ke. Lepas tu kereta sport yang dipakai tu bukanlah dia parking dekat rumah. Dia pergi parking dekat showroom. Sebab apa? Sebab nak menunjuk lah kan. Kau ada. Pada 3 Jun 1990, Aman Shah ni dah dijemput oleh satu rancangan TV sekapur sirih dekat TV3. Masa ni TV3 ni panggil dia sebab nak minta dia berkongsi kehebatan supercar yang dia ada tu lah. Dikabarkan pada masa tu dia menjadi buah mulut orang-orang kampung, orang-orang satu Malaysia lah. Orang dekat Malaysia ni memang kagum gila dengan kekayaan yang dia ada tu. Especially anak-anak muda. Dia siap bagi talk, bagi speech dekat anak-anak muda ni supaya berjaya macam dia lah. Maklumlah time dulu mana ada jutawan-jutawan MLM macam sekarang ni. Nak dipendekkan cerita, semasa siaran TV itu berlangsung, bekas bos Aman ni dah tengok rancangan TV tersebut. Masa ni bos ni dah mulalah curiga dengan dia ni. Sebab baru beberapa bulan je si Aman ni berhenti. Tapi cepat betul dia kaya. Lepas tu bos dia ni mengarahkan orang untuk membuat audit terhadap akaun bank tersebut. Dan lepas tu terkejut lah bos dia tengok, wang beranggaran RM4 juta telah hilang daripada akaun bank tersebut. Jangan leceh, bos Aman ni terus pergi balai polis buat satu report tentang kes pecah amanah yang dilakukan oleh Aman. Maksud dia buat report polis dekat balai polis Campbell pada 8 Jun 1990. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya yes, jatuh ditimpa tangga guys. 3 hari lepas tu Aman ditangkap di sebuah kondominium mewah dekat area Bangsa. Daripada apa yang Aman Shah sendiri cerita kan, dia sebenarnya dah tahu polis nak tangkap dia. Tapi dalam masa tu dia dah beli tiket untuk pergi ke Brazil. Dia nak pergi Brazil, dia nak ubah muka dia, nak ubah nama dia. Jadi dia harap lepas lah daripada hukuman tu. Tapi bila dia fikir mak bapak dia kan, bila dia pergi ke Brazil sana, polis ni akan follow je mak bapak dia sampai bila-bila. Dia macam tak sampai hati macam tu lah. Dan dia pun sayang dengan mak bapak dia tu. Jadi dia batalkan niat untuk pergi ke Brazil. Dan sebelum tu juga dia dah memang dah terus terang dengan mak bapak dia. Cakap, mak, ayah,
Aman curi duit bank. Lebih kurang macam itulah dialog dia dengan mak bapak dia. Okay, mesti ada yang tengah confused tu kan. Lain lah cerita Syamim ni. Ya, memang betul sebab banyak gila sebenarnya spekulasi pasal kes Aman ni. Sampai Syamim pun tak tahu nak percaya mana satu, tapi yang Syamim buat ni atas apa yang banyak daripada mulut si Aman tu sendiri lah. Okay, ada yang cakap dia ni dah kantor daripada awal lah. Ada yang cakap dia ni dah ada kes dekat balai polis lah. Entah, Syamim pun tak tahu. Korang nilai lah sendiri. Tapi yang paling penting dia ni dah rembat duit bank. That's all. Akhirnya Ahmad Syah ni dah dibawa ke mahkamah dan didakwa mengikut Seksyen 420 Kanun Kesesaan yang membawa kepada 10 tahun penjara dan denda. Dia ni menghadapi 4 tuduhan menipu dan jumlah keseluruhan tu mencecah 4 juta ringgit. Okey, antara kes yang pertama melibatkan 765,343 pada 13 Mac dan 600,000, 800,000 dan akhir sekali kes keempat lebih kurang dalam 700,000. Kesemua kes yang dibuat dekat atas ni semua pada bulan yang sama. Apa yang Syamim dapat describe pasal Aman ni, dia memang tamak. Yes, dia tamak gila guys. Okay, sebenarnya kan, sebenarnya banyak betul sebenarnya Okay, ada yang cakap jumlah keseluruhan wang tu adalah melebihi 40 juta. Tahulah mana satu betul, mana satu salah. Semasa pembicaraan berlangsung, hakim telah menetapkan ikat jamin sebanyak 200,000 dengan 2 orang penjamin. Tapi dia mengaku tak mampu bayar wang jaminan tersebut dan selepas tu dia dijatuhkan hukuman penjara 5 tahun tetapi dikurangkan kepada 3 tahun 3 bulan. Syamim tak tahu atas sebab apa dia dikurangkan. Syamim kekurangan info tentang tu. Harap maaf kemana Ahmad Syah ni lepas keluar penjara? Dia dikatakan telah melanjutkan pelajaran ke luar negara. Full stop. Setakat tu je lah cerita yang Syamim tahu pasal si Aman ni. Nama je Aman, hidup pun tak aman. Seriously memang susah gila nak research pasal kes Ahmad Syah ni. Sebab banyak gila cerita dia, memang macam-macam orang cerita pasal dia sampai tak tahu nak percaya mana satu. Apa yang menguatkan kajian Syamim dekat atas tu, bila mana Syamim tengok sesi temu bual dia baru-baru ni bersama pihak utusan tu kan. Dari situ Syamim kumpul data daripada apa yang keluar daripada mulut Aman tu sendiri. Tapi tak 100% lah Syamim percaya dengan apa yang dia cakap tu. Ahmad Syah ni antara orang yang genius lah pada zaman 90-an tu lah. Sebab masa tu tak ada lagi orang buat hack-hack ni, tapi dia dah buat dulu. Hack lah? Bukan hack lah, macam curi duit daripada bank. Dia ni antara kes yang berprofil tinggi jugalah. Kalau orang putih cakap tu jenayah white collar lah. Yes, moral of the story. Okay, kita ada akal, kita ada fikiran, ilmu yang Allah dah kurniakan tu sangat-sangat luas. Janganlah kita salah gunakan nikmat ilmu, akal yang Allah bagi tu. Dekat dunia ni kita tak boleh menipu. Sebijak mana pun kita, kalau kita menipu, akhirnya kita akan kantoi juga. Okay, tu memang adat resam orang menipu. Akhir kata daripada Syamim, sementara kita hidup ni, kita buatlah kebaikan sebanyak mungkin. Mana tahu esok lusa hari akhir kita, betul tak? Okay, thanks for watching this video guys. See you for the next video. Assalamualaikum.